Tun M dakwa hak wakil rakyat untuk jatuhkan Anwar. Isu lawatan Arab Saudi Anwar, Tun M beri sindiran pedas. Anwar Musa buat keputusan sertai parti PAS. Anwar kelirikan Dewan bersatu mahu Anwar diambil tindakan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata adalah menjadi hak sekiranya ahli-ahli Parlimen Kerajaan mahu menjatuhkan kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim seperti yang pernah berlaku kepada Muhyiddin Yassin sekiranya dia tidak mentadbir dengan baik. Saya berpendapat kalau satu kerajaan itu tidak mentadbir dengan baik, ahli partinya sepatutnya jatuhkan kerajaan itu dan pilih yang lain. Ini seperti mana yang berlaku di waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, katanya pada sidang media di Putrajaya. Mahathir berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada kerajaan campuran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mampu bertahan sehingga habis penggal atau tidak. Pada masa itu UMNO tidak puas hati, UMNO tarik sokongan dan Muhyiddin jatuh dan digantikan dengan orang UMNO. Jadi hak bagi wakil rakyat memang ada untuk menukar kerajaan dan ini tidak melanggar undang-undang, katanya. Kerajaan Muhyiddin tumbang selepas dia kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen pada Ogos 2021 dan dia digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob. Pada sidang media yang sama, Mahathir berkata, kerajaan pimpinan Anwar dilihat hanya banyak bercakap dan menabur janji tetapi tidak melaksanakan apa yang dikatakan. Sebagai contoh, katanya, keadaan ekonomi dan kos sara hidup rakyat juga masih teruk. Keadaan politik pun tak stabil. Setiap hari sebut benda yang dia nak buat tapi tak nampak apa pun, katanya. Mengulas lanjut, Mahathir juga meluahkan rasa kurang yakinnya terhadap kerajaan untuk membela nasib orang Melayu, khususnya mereka yang terperangkap dalam kemiskinan. Saya tak yakin sama sekali kerajaan dia, iaitu kerajaan hari ini, berpendapat bahawa dia tidak ada masalah khusus untuk orang Melayu sahaja. Semua masalah bersama sebagai sebuah negara berbilang kaum, katanya. Bagaimanapun, Mahathir berkata, sebuah negara berbilang kaum ini bukanlah yang terdapat dalam perlembagaan negara. Perlembagaan kita menyebut bahawa tanah Melayu ini adalah milik orang Melayu dan Melayu ini adalah orang asli kepada negara ini. Tetapi sekarang ini, orang Melayu tak boleh dakwa negara ini milik orang Melayu. Sebaliknya, ia negara semua kaum dan sesiapa yang bercakap berkenaan orang Melayu itu merupakan satu hasutan dan anti kaum, tambahnya. Bekas Perdana Menteri dua kali Dr. Mahathir Mohamad berkata dia tidak pernah disambut oleh pegawai berpangkat rendah dalam setiap lawatan rasminya. Malah kata Dr. Mahathir, tidak ada satu ketua negara pun yang tidak menyambutnya. Ini lawatan rasmi. Saya semasa jadi Perdana Menteri membuat lawatan rasmi di banyak negara. Tidak ada satu negara pun yang tidak sambut saya dan saya disambut oleh ketua negara, katanya dalam sidang media di Putrajaya. Mahathir berkata demikian mengulas kunjungan Anwar ke Arab Saudi baru-baru ini. Anwar dilaporkan disambut oleh Gabenor Jeddah, Putera Saud Abdullah dalam upacara sambutan rasmi dengan kawat statik. Dia tiba di lapangan terbang King Abdul Aziz pada 22 Mac diiringi isteri Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Zamri Abdul Kadir dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Sementara itu, Mahathir yang juga bekas ahli Parlimen Langkawi berkata dia juga tidak faham mengapa Anwar tidak disambut oleh kepimpinan tertinggi Arab Saudi. Tak tahulah kenapa. Saya pun tak faham Raja Saudi dan Raja Muhammad tak nak jumpa dengan Anwar. Tetapi mereka mungkin mempunyai satu pandangan yang kita tak tahulah yang menyebabkan mereka tidak ingin berjumpa dengan Anwar bila dia pergi ke sana. Yang jumpa dengan Anwar pun pegawai yang berpangkat rendah lah, katanya. Anwar berkunjung ke Arab Saudi dari 22 Mac hingga 24 Mac. Menurut Wisma Putra, lawatan itu atas jemputan Putera Mahkota Saudi dan Anwar dijadualkan berjumpa dengan Raja Salman dan Putera Mahkota yang menukar jadual menjelang Ramadan. Namun pertemuan itu tidak menjadi kenyataan. Anwar berkata kerajaan Saudi memohon supaya kunjungan itu dilanjutkan. Namun delegasi Malaysia terpaksa menolak kerana Perdana Menteri mempunyai atur cara dan jadual lain yang ketat. Pemimpin pembangkang khususnya Ketua Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar Perikatan Nasional Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyifatkan kejadian itu sebagai memalukan. Dia juga membuat pembandingan sambutan dingin yang diterima Anwar dengan kunjungan ketika Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri yang diberi keistimewaan memasuki Kaabah. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Muhammad Agus Yusof berkata lawatan Anwar tidak seharusnya dinilai semata-mata kerana tiada pertemuan dengan Raja dan Putera Mahkota Arab Saudi. Dia sebaliknya mengetengahkan perkara lain dalam agenda Anwar, termasuk menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC Hisin Ibrahim Taha. Anwar juga katanya menyaksikan pemeteraian 3 memorandum persefahaman antara syarikat Malaysia dan rakan sejawatan mereka di Arab Saudi serta berjumpa dengan komuniti perniagaan di Jeddah.
Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa dikatakan sudah memilih bahtera baru untuk meneruskan perjuangan politiknya dengan menyertai PAS. Ia dibuat hanya beberapa bulan selepas dia dipecat dari UMNO selepas dilihat terus melawan kepimpinan yang ada dalam parti tersebut. Menurut sumber, Anwar yang pernah menjadi Menteri Sama Ada semasa Barisan Nasional atau Perikatan Nasional menjadi kerajaan sudah pun mengisi borang keahlian PAS. Bagaimanapun katanya, Anwar bercadang untuk mengumumkan penyertaan tersebut selepas Aidilfitri nanti. Setakat ini Anwar dah buat keputusan untuk sertai PAS. Cuma tunggu masa untuk dia buat pengumuman rasmi. Difahamkan beliau akan umumkan perkara itu selepas sambutan Aidilfitri nanti sebagai langkah membangkitkan mood pilihan raya negeri, kata sumber. Sumber yang rapat dengan Anwar itu memaklumkan mereka turut tidak menolak kemungkinan Anwar akan menjadi salah seorang calon Perikatan Nasional pada PRN Kelantan nanti. Tak mustahil dia Anwar akan bertanding dan PAS sendiri boleh menaruh harapan terhadap pengaruh serta pengalaman Anwar, katanya. Anwar dipecat daripada UMNO pada Disember tahun lalu. Dia sebelum ini dilihat antara tokoh UMNO yang bergesa kerjasama parti itu dengan PAS dan bersatu dalam Perikatan Nasional dan ia bertentangan dengan ketetapan dibuat pemimpin parti. Susulan prestasi buruk Barisan Nasional dalam PRU lalu pula, dia bersama sejumlah ketua UMNO bahagian lain menggesa Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengambil tanggungjawab dengan meletakkan jawatan sebagai Presiden. Pada peringkat awal, bekas ahli parlimen Keteria itu dilihat mahu menggerakkan pertubuhan dikenali sebagai Mufakat Nasional. Beberapa tokoh politik juga menyertai MN, termasuk bekas ahli parlimen Ampang, Zuraidah Kamarudin. Namun tidak lama kemudian, Anwar menyatakan hasrat untuk kembali berparti. Tiba masanya kini untuk saya memikirkan secara serius untuk kembali semula meneruskan perjuangan politik secara berparti dengan memilih parti yang sesuai dengan jiwa perjuangan saya dan parti yang benar-benar berjuang menegakkan syiar agama serta membela bangsa dan negara. Semoga ada parti yang sudi menerima saya untuk berkhidmat sebagai ahli biasa mereka, katanya dalam catatan Facebook. Sementara itu, Anwar ketika dihubungi Portal Malaysia Kini memaklumkan dia kini berada di Mekah dan enggan mengulas lanjut. Maaf, saya di Mekah, tak berhasrat bercakap hal politik, katanya ringkas ketika ditanya. Dalam perkembangan berkaitan, sumber PAS Kelantan turut memberi gambaran positif berhubung perkara itu. Dalam proses insya-Allah, katanya ringkas. Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal hari ini memohon agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana didakwanya mengeluarkan kenyataan menggelirukan Dewan. Ketua Pemuda Bersatu itu berkata, Anwar memberikan kenyataan tersebut semasa menjelaskan isu pencukaian Yayasan Al-Bukhari. Tambah Wan Ahmad Faisal, surat permohonan tersebut dihantarnya ke Pejabat Speaker Dewan Rakyat semalam. Beliau Anwar jawab tempoh hari di Dewan Rakyat yang mulia ini, kuasa mutlak. Istilah mutlak yang digunakan dalam Hansard ada buktinya bahawa kuasa pengampunan cukai adalah mutlak bilik Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Ini tidak benar. Saya dah jelaskan dalam surat ini bahawa ia kuasa juga ada pada Menteri Keuangan dan inilah yang kami ingin tambun Anwar minta maaf dan betulkan di Dewan Rakyat bahawa dia telah menggelirukan Dewan berprasangka buruk ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya dalam sidang media di lobi Parlimen. Pada 21 Mac lalu, semasa sesi waktu pertanyaan kepada Perdana Menteri, Anwar mengesahkan bahawa Lim Guan Eng tidak membatalkan sebarang pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari sewaktu ahli parlimen bahagian itu menjadi Menteri Keuangan. Menjelaskan hal itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, mengikut subsection 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967, kuasa pengecualian cukai berada di bawah hak mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, bukannya Menteri atau Perdana Menteri. Pada masa sama, Ketua Pemuda Bersatu Armada itu turut menggesa RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana membuat kenyataan bersangka jahat terhadapnya. Ia berhubung dakwaan Raya yang menuduhnya membuat laporan palsu terhadap Lim Guan Eng Pakatan Harapan Bagan. Dia merujuk kepada laporan yang dibuat Ahli Pemuda Bersatu di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi pada 24 Mac lalu terhadap Anwar Ibrahim dan Lim berkait isu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Wan Ahmad Faisal menegaskan ketika itu dia hanya membaca laporan polis yang dibuat ahli armada. Jadi berbeza itu, saya tak lakukan apa-apa kesalahan dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat seperti yang didakwa oleh Jelutong tadi. Dan juga ini saya akan buktikan kepada Speaker bahawasanya Jelutong juga telah melanggari peraturan yang dibuat berkenaan hal ini, katanya. Menurut Wan Ahmad Faisal, berdasarkan yang berlaku dalam Dewan Rakyat sebelum itu, dia akan mengusulkan Raya untuk dirujuk ke badan berkenaan kerana membuat tuduhan tanpa asas.